Pengenalan hard kufi. Hard kufi merupakan sejenis khat yang popular selain khat nasab. Ia juga merupakan kaligrafi Arab tertua. Ia juga merupakan sumber bagi seluruh kaligrafi Arab. Ia dinamakan dengan hard kufi bersempena dengan nama kota Kufah di Iraq dan seterusnya tersebar ke seluruh jazirah Arab. Ia digunakan di zaman Mesopotamia sekurang-kurangnya 100 tahun sebelum pembinaan Kufah. Seterusnya, masyarakat Arab mengolah dan mempercantik gaya tulisan ini sehinggalah lahir beragam corak kufi yang baru. Ia juga merupakan skrip berunsur geometri iaitu bergaris dan bersudut. Lazimnya dengan garis tegak dan melintang serta memanjang. Ia sesuai diukir di mozaik-mozaik, jubin dan batu pada bangunan-bangunan seperti masjid. Ia juga sesuai dijadikan cenderamata untuk kenangan dan hiasan bercorak Islami apabila ditulis pada kepingan cermin. Pada peringkat pertama, pada zaman pemerintahan orang Arab di Andalusia pada tahun 752 Masih. Pada zaman ini muncullah satu khat kufi yang dinamakan khat kufi Andalusia. Khat kufi Andalusia ini ditulis pada Al-Quran dan juga dalam kitab-kitab ilmiah. Peringkat kedua, zaman kerajaan Fatimiyah di Mesir pada tahun 909 hingga 1171 Masihi. Pada zaman ini muncullah satu khat kufi baharu yang dikenali sebagai khat kufi Fatimi. Pada zaman ini, pelbagai usaha telah dijalankan untuk meningkatkan kehebatan seni khat melalui pendekatan pengindahan pada istana-istana, singgahsana, peralatan rumah, hadiah atau barang-barang antik mereka. Terdapat juga Quran biru yang ditulis menggunakan tinta emas dan dihiasi dengan perak menggunakan khat kufi. Pada peringkat ketiga, pada zaman kerajaan Ayubi yang memerintah Mesir, Syria dan Yaman pada tahun 1169 sehingga 1260 Masih, pada zaman ini muncullah satu khat kufi Ayubi yang berkembang secara meluas. Dan yang terakhir adalah ketika zaman pemerintahan kerajaan Mamluk ataupun Mamalik yang memerintah Mesir pada tahun 1250 sehingga 1517 Masih. Pada zaman ini, perkembangan khat kufi dapat dilihat dengan kemunculan khat kufi yang baru iaitu khat kufi Mamluki. Seterusnya, jenis-jenis khat kufi. Khat kufi terdapat berbagai jenis, antaranya ialah yang pertama, khat kufi basit. Khat kufi ini dapat dilihat pada kubah Masjid Al-Qudus, Masjid Tulun di Mesir dan batu nisan kubur dari Iraq hingga ke Maghribi. Yang kedua ialah khat kufi murabba. Khat kufi ini ialah bentuk hurufnya terdiri daripada susunan bentuk segi empat dan garis lurus dan ianya memenuhi ruang. Khat ini banyak digunakan sehingga kini sebagai hiasan dalam bentuk geometri pada bangunan seperti masjid, surau dan lain-lain lagi. Seterusnya yang ketiga ialah khat kufi musattar. Khat kufi ini juga dinamakan sebagai khat kufi murabba atau khat handasi tarbi'i yang bererti kubus atau geometri persegi empat. Kaligrafi jenis ini tersusun atas garis-garis lurus atau kejur bertemu garis-garis vertikal yang berbentuk sudut-sudut tegak lurus tanpa satu putaran pun. Untuk itu diperlukan pen dan pembaris untuk melakukan khat ini. Dan seterusnya, karya kufi musattar ini juga dapat dilihat pada dinding-dinding masjid di Baghdad, Karbala, Najaf dan Samarra atau pada Masjid Sultan Qalawun di Mesir. Seterusnya, khat kufi yang keempat ialah khat kufi mutalassik. Khat kufi ini meninggalkan jarak antara satu huruf dengan huruf sesudahnya. Namun lebar huruf-huruf itu sepadan dengan lebar huruf-huruf yang memiliki jarak tetap. Yang kelima, khat kufi muarab. Khat ini diadun dengan tumbuh-tumbuhan bagi menampakkan tulisan khat menjadi lebih cantik. Seterusnya, khat ini lahir pada kurun keempat dan 5 Hijrah. Yang keenam, khat kufi muzahraf. Khat ini juga menggunakan unsur tumbuhan dalam penulisan khat serta boleh didapati di sekolah Sultan Hasan, Mesir. Khat kufi yang ketujuh ialah khat kufi maqfur. Khat kufi maqfur ini dia dinamakan juga khat kufi berikat atau bercantum dan telah wujud pada kurun ke-6 Hijrah dan berkembang di Andalusia. Dan khat kufi yang ke-8 ialah Muzayyin Nafsah. Muzayyin Nafsah ini ia ditulis secara memanjang dan memenuhi ruang kosong dan berdekatan antara satu sama lain. Dan yang ke-9 ialah khat kufi muta'assir birrasam. Muta'assir birrasam bermakna dia bermaksud dipengaruhi, khat yang dipengaruhi oleh lukisan. Dan lukisan ni dia hampir menutupi seluruh bahagian tulisan sampaikan sehingga tulisan hampir tidak kelihatan. Dan yang ke-10 khat kufi musyakkal. Khat kufi musyakkal bermaksud khat kufi yang berbentuk, iaitu sejenis khat kufi yang dijumpai di Maghribi. Kaedah penulisan khat kufi. Yang pertama, jauhikan perkataan-perkataan tersebut. Yang kedua,
Tulis semula dalam hot coffee linear iaitu lurus. Yang ketiga, tukarkan hot coffee linear kepada hot coffee square. Cara ini perlukan kesabaran serta daya kreatif untuk menyusun huruf memenuhi ruang. Yang keempat, apabila telah memenuhi ruang, maka siaplah hot coffee square anda. Cara membaca hot coffee: mulakan bacaan hujung kanan bawah mengikut arah jam ke kiri bawah, kemudian ke kiri atas, seterusnya kanan atas, dan teruskan bacaan hingga ke akhir.